Gabungan dunia moden dan alam semula jadi. Warisan sejarah dan seni bina sejak berabad lama. Masyarakat majmuk dari pelbagai latar belakang. Lihat suasana Malaysia dari perspektif baru. Alami kehidupan harian kita dari sudut berbeza. Inilah Malaysia dari mata langit. Penemuan biji timah pada abad ke-19 telah membuka satu lembaran baru pada negeri Selangor. Hasil kekayaan dari perlombongan sumber asli ini telah membawa kepada peperangan, campur tangan kuasa asing dan kemasukan pekerja buruh dari luar. Kesan perjalanan sejarah ini, Selangor kini mempunyai aktiviti ekonomi yang pesat serta kepelbagaian kaum dan agama yang paling ramai di Malaysia. Untuk episod kali ini, Dari Mata Langit akan membawa anda melawat Bukit Malawati sebelum singgah ke Masjid Bandar di Raja Klang. Perjalanan akan diteruskan ke Pulau Ketam dan akan berhenti di Batu Caves. Bukit Malawati adalah antara lokasi percutian paling popular dan harus dikunjungi bila berada di Selangor. Banyak persinggahan menarik yang boleh diterokai. Mereka yang pertama kali sampai ke puncak Bukit Malawati akan dapat melihat tinggalan sejarah dan pemandangan indah Kota Lama yang menghadap Selat Melaka. Bukit Malawati terletak di Kuala Selangor, bandar bersejarah. Ia dahulu adalah kubu kuat dan pusat pentadbiran Kesultanan Selangor yang pernah ditawan oleh Belanda. Setelah setahun kota itu jatuh ke tangan Belanda, Sultan Selangor, Sultan Ibrahim, bertekad mahu menawan semula Kota Lama Baginda. Pada tahun 1785, Baginda menyerang kubu Bukit Malawati bersama tentera dari Pahang dan Permatang. Belanda akhirnya tewas. Lalu kota ini menanda satu detik bersejarah. Kali pertama seorang sultan merampas semula kotanya dari tangan kuasa asing. Selain dari dinding batu dan meriam yang masih ada, terdapat juga tinggalan lain seperti batu hampar yang digunakan untuk menghukum pengkhianat. Rumah api yang dibina pada tahun 1907 masih lagi digunakan hingga kini
sebagai petunjuk jalan bagi kapal-kapal yang berlayar di Selat Melaka. Beberapa bangunan baru dibina di puncak bukit ini. Sebuah Baitul Hilal dibina sebagai tempat melihat anak bulan untuk menentukan bermulanya Ramadan, Hari Raya Aidilfitri dan Hari Raya Aidil Adha. Sebuah muzium juga didirikan untuk pengunjung mendapat maklumat tentang sejarah Bukit Malawati dan Selangor. Pameran di muzium ini sangat informatif dan menarik, lebih-lebih lagi artifak lama yang dipamerkan. Dianggarkan lebih 100,000 pengunjung datang melawat tapak bersejarah ini setiap tahun. Aktiviti pelancongan di sini lebih rancak bila menjelang musim cuti dan hujung minggu. Bukit Melawati menjadi bukti perjalanan sejarah negeri Selangor yang menyimpan 1001 misteri yang harus diterokai. Klang merupakan antara bandar yang tertua di Malaysia. Ia telah diduduki sejak 2000 tahun dahulu. Dengan adanya banyak jalan air seperti Sungai Klang, Bandar Klang membangun dengan pesat dan menjadi sebuah pelabuhan yang penting. Bila menyusuri Sungai Klang, kami dapat lihat sebuah masjid yang berdiri dengan sangat cantik. Masjid ini ialah Masjid Bandar di Raja Klang. Masjid ini berkonsepkan masjid terapung sesuai dengan lokasinya yang terletak di tebing Sungai Klang. Ketika hampir di masjid ini yang tersergam indah, di tengah-tengah pusat bandar, kita dapat lihat kubah emasnya yang mengamit dari jauh, menjadi mercu tanda baru di Klang. Masjid ini dibina mengikut unsur-unsur seni bina Timur Tengah. Ini dapat dilihat pada bentuk kubah emasnya. Begitu juga dengan bulan sabit yang terletak di puncak setiap kubah. Ciri-ciri klasik masjid ini mencerminkan pemeliharaan tradisi seni bina Islam. Ciri tradisi Islam ini digabungkan pula dengan gerbang-gerbang moden di pintu masuk, veranda dan serambi anjung masjid. Sebaik saja kita melangkah masuk ke dalam, corak-corak geometri kontemporari menghiasi ruang dalamannya. Ruang solat di dalam masjid ini sangat luas dan dipenuhi permaidani indah. Ditambah pula dengan sistem akustik yang baik. Bagi mereka yang sampai di Klang, tentu tidak akan lepaskan peluang untuk menunaikan solat di sini. Kedudukannya yang strategik di tengah-tengah bandar memberi kemudahan tempat beribadah yang lebih selesa untuk masyarakat Islam di sekitar Klang.
terutamanya untuk mereka yang berurusan dan berniaga di Pasar Jawa yang terletak bersebelahan masjid ini. Kerana itu, masjid ini juga dikenali sebagai Masjid Pasar Jawa. Seni rekaannya yang menarik perhatian, kedudukannya di tebing sungai dan laluan pejalan kaki yang berbentuk waterfront menjadikannya bukan saja tempat beribadah, malah menjadi tempat pelancongan yang dicari-cari oleh pengunjung yang datang ke Klang. Ramai penduduk Kuala Lumpur dan Selangor mahu lari dari kesibukan dan kesesakan bandar. Dari Pelabuhan Klang, ada antara mereka menaiki bot yang akan membawa mereka ke Pulau Ketam. Apakah yang menarik tentang Pulau Ketam ini yang penduduknya hanya dalam jumlah yang kecil? Kami mendapat jawapannya sebaik saja menjejakkan kaki di sini. Dengan suasana yang tenang, tiada kesesakan lalu lintas dan pencemaran udara. Inilah yang menarik orang dari bandar untuk menghabiskan masa di sini sambil menikmati makanan laut yang segar. Setibanya di Pulau Ketam, pengunjung akan melalui jalan utama yang mempunyai banyak kedai yang menjual hasil laut segar dan kering. Kalau tidak mahu berjalan kaki, anda boleh menyewa basikal untuk menyusuri kedai-kedai di sini. Kehidupan harian penduduk di sini berkisarkan aktiviti laut. Kami yang datang ke sini dapat merasai kehidupan unik masyarakat tempatan yang majoritinya adalah nelayan dan peniaga. Di awal perkembangan masyarakat di Pulau Ketam, penduduk tempatan tinggal di rumah kongsi bersama keluarga lain. Setelah populasi tempatan berkembang mengikut peredaran masa, rumah persendirian dan kedai dibina di atas kaki bajang yang tingginya dari 1 hingga 10 meter. Ini adalah sebagai langkah praktikal bila air laut pasang. Hasilnya, kita dapat lihat rumah dan kedai di sini seperti terapung bila air pasang. Pelbagai restoran makanan laut ada di sini. Pilih saja yang mana satu ikut selera masing-masing. Yang penting, hasil lautnya segar. Sambil makan, boleh nikmati pemandangan laut dan udara segar. Hutan paya bakau hijau yang berseberangan dengan Pulau Ketam memberi latar belakang yang kontra dengan suasana di pulau itu. Hutan paya bakau yang tebal serta tanah yang berlumpur menjadikan pulau ini tempat yang sesuai untuk pembiakan hidupan krustasia, terutamanya ketam,
sesuai dengan namanya, Pulau Ketam. Lalu ketam menjadi produk yang popular di restoran laut di sini dan menjadi sumber bekalan utama ke Lembah Kelang. Kini kita berada di Batu Caves, satu lagi tempat pelancongan popular kalau singgah di Selangor. Dari jalan utama, kita dapat lihat patung emas Lord Murugan yang tertinggi di dunia, tersergam indah menyambut kedatangan pengunjung ke kuil ini. Diasaskan pada tahun 1891, Kuil Batu Caves merupakan tempat istimewa bagi penganut agama Hindu di Malaysia. Kuil ini merupakan kuil yang paling terkenal di luar India kerana keunikannya. Suasana keagamaan yang digabungkan dengan lokasi alam semula jadi di dalam gua yang besar menjadikannya satu tempat beribadat yang mengasyikkan bagi para penganutnya. Kuil Batu Caves didirikan sebagai tempat pemujaan Lord Murugan yang mana menurut kepercayaan adalah dewa peperangan. Untuk sampai ke kuil yang menempatkan tempat sembayang utama, kita perlu mendaki tangga setinggi 100 meter atau 272 anak tangga sebelum sampai ke pintu masuk gua. Ada pengunjung yang berjaya dan tak kurang juga yang kecundang di pertengahan. Bagi mereka yang gayat, tidak digalakkan untuk mencuba. Dalam perjalanan naik, hati-hati juga dengan sang monyet yang nakal dan mencuit hati. Mereka yang berjaya sampai ke atas akan dapat melihat pemandangan gua yang berusia 400 juta tahun. Ia sangat mengagumkan. Berbaloilah penat lelah kita mendaki anak tangga itu. Selain kuil utama, terdapat juga kuil-kuil lain di kaki bukit yang dikhususkan untuk dewa-dewa lain. Seperkara yang menarik, bila kita sampai ke anak tangga 24, terdapat satu gua yang dinamakan Dark Caves. Gua ini sedalam 2 km yang dijaga dengan teliti oleh Malaysian Nature Society. Di dalamnya, terdapat formasi batu stalaktit dan stalagmit yang terbentuk sejak beribu tahun yang lampau. Formasi batu purba di Batu Caves menimbulkan suasana yang mengagumkan bagi mereka yang datang mengunjung. Suasana di sekitar Batu Caves meriah dengan adanya orang ramai. Kuil-kuil yang dihias berwarna-warni dan gerai-gerai yang menjual pelbagai cenderamata. Dianggarkan lebih kurang 800,000 penganut hadir semasa perarakan Thaipusam ke Batu Caves. Ini menjadikan Batu Caves sebuah pusat perhimpunan yang penting bagi penganut Hindu seluruh dunia.
Tempat-tempat yang kita sudah lawati jelas menunjukkan Selangor adalah sebuah negeri yang menyimpan sejarahnya yang tersendiri. Ia juga mempunyai kepelbagaian agama yang diamalkan oleh masyarakat tempatan. Sebuah kehidupan masyarakat yang jarang dilihat di negeri-negeri lain di Malaysia. Kekayaan sejarah dan kehidupan harian masyarakat tempatan yang berbeza menjadikan Selangor sebuah negeri yang mempunyai identitinya yang tersendiri. Sekian saja untuk episod ini. Dari Mata Langit akan membawa anda melihat dengan lebih mendalam gaya hidup dan aktiviti harian masyarakat Selangor dalam episod yang akan datang. Jangan lupa melawat laman Instagram kami dan kongsi gambar lanskap anda dengan hashtag Dari Mata Langit. Jumpa lagi minggu hadapan dalam rancangan Dari Mata Langit.